Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tak boleh dengar. Okay, boleh. Okay, untuk sekali boleh tak seorang bacakan doa? Suhaizam. Suhaizam yang mana Boleh? Seorang baca doa boleh? Okay, tak apa. Tak payah baca. Nak cepat kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'ala nahmaduka wa syu'alana min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya hasbi bermasuk. Okey. Ni tajuk yang sama kita belajar hari tu lah. Sebab hari tu saya tak record. Hari ni kena record lah. Okay, saya present screen ya. Sekejap ya. Kejap. Mana ya? Okay. Nampak tak skrin saya? Nampak tak? Baru nak share. Okay. Okay, nampak tak skrin? Nampak. Okay. Kejap. Okay, sekarang ni boleh tak seorang kamu keluarkan satu kertas je. Kertas. Hari ni kita nak tengok siapa tahu lagu ni. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu Hijaz Rasulullah. Saya bagi dalam masa 2 minit je. Okay, boleh nampak? Okay, sekarang yang tulis kat kertas. Tulis je kat mana-mana kertas. Ini tentang lagu apa? Lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu Hijaz. Ingat lagi tak? Sudah?
Ini jawapannya. Okay. Pernah dengar tak lagu ni? Rasulullah. Dah dengar? Takkan saya dah nyanyi lagu ni? Sekejap. Ah. Dalam mengenangmu, kami susuli lembaran sirahmu. Nampak tak tadi? Ni lagu Rasulullah SAW, lagu Hijaz. Ni lagu ni lama dah. Okay. Kalau semua betul, betul. Okay. Lagu ni tentang apa? Tentang Rasulullah SAW, tentang perjuangan Rasulullah kan. Ini untuk kita mengenang kenangan Rasulullah SAW, pengorbanan dia kan. Okay, sambil itu kita boleh apa? Untuk selawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kalau kawanmu nak join, beritahu saya tau. Okay, seterusnya. Boleh nampak tak? Yang ni. Skrin ni boleh nampak tak? Boleh nampak tak yang ni? Boleh? Boleh. Okay. Hari ni kelas kita tak lama pun. Sekejap je. Okay, Sirah dan Tawaduk Islam. Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni kita dah belajar dah yang ni. Hari ni kita belajar juga. Tapi game ni lain sikit. Saya nak tanya soalan je. Jom main game Poison Star. Yang tak masuk meeting hari tu, kita main lagi. Okay, saya akan memilih beberapa orang murid untuk bermain dengan menggunakan apa? Aplikasi Wheel of Name. Nanti saya akan buat. Seterusnya, terdapat 7 star dengan warna yang berbeza iaitu merah, biru, hijau, kuning, jingga, ungu dan merah jambu. Murid akan memilih star yang berwarna. Berdasarkan star berwarna tersebut, murid digendaki menerangkan peristiwa yang berlaku pada Rasulullah SAW dengan merujuk buku teks, nota dan slide yang diberikan. Okay, ini saya buat apa soalan. Saya akan tanya soalan, kamu jawab. Okay, Wheel of Name. Sekejap. Muhammad Shah ada? Shah ada Shah. Okay. Muhammad Shah, Anif, Aidil, Danish, Amirul, Hazira, Hasbi, Akhtar. Semua ada dalam meeting ke? Ada Okay, saya teruskan ya. Okay, Hazira. Okay, sebelum ni dah mainkan yang ni. Okay, yang ni saya nak tahu soalan je. Hazira ada Hazira? Hazira ada? Hazira? Oh, Cik Hazira. Tak ada orang. Hasbi ada Hasbi. Hasbi? Oh, Hasbi. Tak ada juga.
Okey, Azmi. Sila pilih kad ni, kad yang berwarna lah tadi tu kan. Nak warna apa? Kad star mana yang awak nak? Star warna apa yang awak nak? Azmi. Kat sini ada warna apa? Kuning, merah, hijau, biru, purple, orange dan pink. Awak nak mana satu? Azmi. Oh, Azmi. Ada orang ke tak ni? Saya Ustazah. Nak pilih warna? Pilih star warna apa? Warna biru. Biru. Okey, star warna apa menunjukkan apa? Biru ada apa? Okey, nombor 25. Nombor 63. Okey, pada waktu apa tahun umur Rasulullah SAW umur 63 tahun ni. Sekejap. Ni. Apa yang berlaku pada Rasulullah ketika berumur 63 tahun? Boleh ceritakan tak? Ah, Kalau awak rujuk buku teks muka surat 149. Soalannya, apakah yang berlaku ketika kewafatan Rasulullah SAW? Boleh Azbi? Ada orang ke tak ni? Boleh. Azbi? Ya. Apakah yang berlaku ketika kewafatan Rasulullah SAW? Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai Rasul pada waktu Waktu duha, hari Isnin. hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah Hijrah tu di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah, Nabi Muhammad dijemput kembali Dijemput kemudian. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT itu ini mengemparkan penduduk Madinah. Jasad Nabi Muhammad SAW ni yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Sebenarnya awak tengok dekat buku teks tu, itu makam Rasulullah SAW. Di mana? Dimakamkan di makam Rasulullah ni di Madinah Al-Munawwarah. Okey, seterusnya. Okey, tengok siapa yang kena. Amirul. Amirul ada Amirul?
Amirul ada? Ada. Amirul ada Amirul? Ada. Amirul? Yo, Ustazah. Amirul? Ya, Tak ada orang? ada. Yes, seterusnya. Tak ada orang, kita buat yang lain lah. Okay. Amirul. Ingat tak ada orang tadi. Okay. Star mana yang awak nak pilih? Warna kuning. Hmm. Warna kuning. Star mana yang awak nak pilih? Warna kuning. Kuning, merah, pink. Aku saya tak dengar. Boleh dengar tak saya cakap apa? Boleh? Ah. Berdasarkan slide ni, star mana yang awak nak pilih? Allah. Warna kuning. Kuning. Ni sampai pukul 10 je tau kelas kita. Warna kuning. Okay, kita tengok warna kuning tunjuk apa. Okay, umur 20 tahun. Okay, Amirul. Jika berumur 20, umur Rasulullah SAW berumur 20 tahun. Baginda bersama-sama dengan bapa saudara baginda menyaksikan Hilful Fudul. Apakah yang dimaksudkan dengan Hilful Fudul tersebut? Hilful Fudul ialah perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Okay, baginda mengembalikan kambing bersama-sama dengan saudara susuan di perkabungan Bani Sa'ad Bani Sa'ad kemudian Mekah. Okay, di Iktibar. Ini umur 20 tahun ni sebelum kerasulan Rasulullah SAW. Iktibar dia apa? Nabi Muhammad SAW dididik oleh Allah SWT dengan kehidupan yang apa? Yang mencabar sebagai persediaan untuk dilantik sebagai Rasulullah SAW. Okay, seterusnya. Anif ada? Ada Anif? Siapa lagi dalam ni? Jom kita tengok. Amirul Hasbi, Akhtar, Alia. Amirul Hasbi, Akhtar, Alia. Kejap. Anif tak ada ni.
Okay, akta ada akta. Akta ada. Oh, akta. Tak ada orang. Akta ada akta. Tak ada orang lain. Alia lah Alia. Okay, jom kita tengok Alia ada tak? Hasbi lagi. Ramai tak jawab ni. Suhaizam, Maisara. Hanif dah Hanif. Tak ada juga. Ni senyap je ni. Tak orang je. Ada orang masuk ke? Alia ada. Ada Alia ke kat sini? Alia, Hasbi. Hasbi dah. Okay. Ni tak ada orang. Okay, tak apa, tak apa. Hari tu kita dah teruskan yang bab yang depan ni. Okay, kita boleh teruskan lah. Okay, ketika umur 25 tahun. Ni jap slide. Cukup slide. Belajar 24. Boleh nampak? Riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Okay, ketika berumur 25 tahun. Nabi SAW ni berdagang ke Syam. Okay, di mana ketika berdagang ke Syam ni, Nabi berkecimpung dalam perdagangan di luar kota Mekah Al-Mukarramah. Yang mana berurus niaga, kat sinilah dia berurus niaga dengan Khadijah. Khadijah ni seorang apa? Seorang usahawan ataupun bangsa business woman di Mekah ketika itu. Seorang wanita Quraisy yang sangat berharta dan berhati mulia. Yang mana tugas Rasulullah ni membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah. Maisarah ni lelaki tau. Seorang pekerja lelaki Sayyidatina Khadijah. Okay. Ketika ni semasa berada di Syam, Nabi Muhammad SAW, Maisarah ni boleh nampak sifat kejujuran Rasulullah SAW ni dalam menjalankan amanah dia. Amanah dan sikap jujur dia ketika berniaga. Semasa berniaga, kat sini boleh nampak. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, iktibar dia menunaikan amanah, mempunyai kerjaya, mendapat kepercayaan masyarakat, menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Okey, seterusnya ketika berumur 25 tahun ni jugalah kembalinya Nabi Muhammad SAW kepada kali kedua ke Syam. Sayyidatina Khadijah mengambil keputusan untuk berkahwin dengan baginda. Okay, dengan mengambil keputusan ni ada orang tengah lah. Orang tengah ni siapa? Sahabat sahabat apa?
sahabat rapat Khadijah sendiri pergi ulama Nafisah binti Munahik untuk menyatakan hasrat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah pun menerimalah pinangan Khadijah Siti Khadijah ni. Siti Khadijah sebelum tu telah berkahwin 2 kali ya. Sebanyak 2 kali. Maksudnya janda lah. Tapi bukan janda yang terlalu tua sangat untuk berkahwin dengan Rasulullah. Sedang-sedang je 30 lebih tahun kot. Hasil perkahwinan tersebut Nabi Muhammad SAW dikurniakan 6 orang anak. Siapa itu? Abu Qasim, Ibrahim, yang saya anak Rasulullah ada berapa? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah. Kan? Hasil kurnian tersebut dikurniakan 6 orang cahaya mata. Okay, di sini kita nampak tiba dia jujur, menjaga adab, batas dan pergaulan dan menghormati keluarga. Okay, kat sini 30 peristiwa berletakkan Hajarul Aswad 35 tahun. Okay, soalan je. Okay, Mekah dilanda besar hingga meruntuhkan dinding Kaabah ketika itu. Kabilah Arab berpakat untuk memulih Kaabah. Okey, soalan. Bagaimanakah cara untuk Rasulullah SAW ni menyelesaikan masalah ketika Mekah dilanda banjir? Siapa nak jawab? Masyarah ada? Oh, masyarah. Masyarah? Okay, Mekah dilanda banjir besar sehingga meruntuhkan dinding Kaabah. Kabilah Arab berpakat untuk memulih Kaabah. Nabi Muhammad SAW turut serta dalam pembinaan tersebut. Di mana apabila tiba masa untuk meletakkan semula Hajar Aswad ni di penjuru Kaabah, berlaku perebutan antara ketua kabilah hingga hampir berlaku pertumpahan darah. Okay, ketika inilah Nabi Muhammad SAW ni menyelesaikan masalah dengan menghamparkan ridak. Ridak sebenarnya saya beritahu hari itu selendang yang ustaz-ustaz yang dai letak dekat bahu mereka lah, dekat bahu belah kanan selalunya kan. Baginda kemudian meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengahnya. Okey, kat sini baginda minta 4 orang kabilah. Yang kan berlaku pergaduhan tadi kan. 4 orang ketua kabilah memegang bucu-bucu ridak tersebut. Lalu baginda mengambil Hajarul Aswad meletakkan di tempat asalnya. Okey, dengan majlis tersebut lancarlah semua perkara dengan apa? Dengan cara penyelesaian Rasulullah SAW. Okay, iktibar dia apa? Bersifat tawaduk, turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan, menerima amanah dengan penuh tanggungjawab menyelesaikan masalah masyarakat dengan bijaksana mendamaikan kehidupan. Okay, ada orang nak masuk ke? Okay, selepas kerasulan ni bermula ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun hingga 63 tahun. Ketika Rasulullah wafat lah 40 tahun. Selepas kerasulan ni apa yang berlaku? Okay, kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berumur 40 tahun. Yang mana baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadat dan memikirkan cara untuk menyelamatkan akidah umat daripada kesesatan. Okay.
pada suatu hari, inilah, waktu inilah berlaku apa baginda apa malaikat Jibril memeluk erat baginda 3 kali dan menyuruh baginda membaca. Kat sini boleh nampak siapa guru pertama Rasulullah SAW? Malaikat Jibril, kan? Setiap kali Jibril menyuruh baginda membaca, baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Kan? Akhirnya Jibril mengajar baginda wahyu pertama surah Al-A'la. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah SWT untuk menyampaikan dakwah, baginda menjalankan dakwah sedalam gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan oleh baginda mendapat sambutan dari masyarakat Arab, terutamanya hamba abadi dan golongan lemah. Namun begitu, ada juga yang menentang Nabi Muhammad SAW. Dalam dalam berlaku dakwah Rasulullah SAW ni juga ada berlaku rintangan dan cabarannya, sehingga sehingga ada berlaku penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah. Okay, iktibar dia apa? Tidak suka dengan kesesatan masyarakat, beribadah dan bermunajat kepada Allah SWT dan untuk memohon petunjuk, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah, bersabar dan istiqamah menyampaikan dakwah. Okay. Dia berumur 51 tahun. Isra' dan Mi'raj. Okay. Isra' dan Mi'raj itu setiap apa? Isra' perkara yang berlaku di bumi. Di bumi lah. Mi'raj berlaku di langit. Sayyidatina Khadijah sentiasa mempertahankan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bapa saudara baginda Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW walaupun beliau tidak pernah masuk Islam. Okay, ketika ini berlaku tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Ketika berlakunya Isra' dan Mi'raj, berlaku tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW, iaitu bapa saudara Rasulullah ni Abu Talib dan Siti Khadijah meninggal dunia. Waktu itu berlakulah kesedihan, duka cita yang teramat sangat untuk Nabi Muhammad. Kedukaan tersebut terubat apabila berlakunya Isra' dan Mi'raj, yang mana menyaksikan mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, kronologi Isra' dan Mi'raj macam mana? Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestin. Dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat Islam. Baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Seterusnya, baginda dibawa Mi'raj merentas 7 lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha. Okay, macam mana cara Rasulullah SAW naik ke lapisan langit tu? Dengan apa? Dengan seekor binatang daripada langit lah, iaitu burak. Burak ni seekor binatang yang seakan-akan kuda tapi ada sayap di belakangnya, ada sayap kan. Kalau kamu nak tengok lagi, nak bayangkan lagi macam kartun Barbie tu lah yang awak selalu tengok tu. Orang perempuan selalu tengok kartun Barbie kan. Yang ada kartun kuda unicorn tu ada sayap tu kan. Seterusnya baginda menghadap Allah SWT dan menerima kefarduan solat. Kan? Kefarduan solat ni sampailah Rasulullah pun rasa malu nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah kan. Sebab apa? Nak turunkan lagi waktu solat tu sampailah waktu solat tu jadi 5 kali saja. Kan? Seterusnya baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Bila jadinya waktu Isra' dan Mi'raj ni, bila berlakunya Isra' dan Mi'raj ni, mestilah ada yang tak percaya kan, ada yang percaya. Bila ada buktinya, barulah orang percaya bahawa Rasulullah SAW ni pergi ke langit atas tu. Kisah ini memberikan iktibar bahawa Nabi Muhammad SAW menjalankan Isra' dan Mi'raj dengan ruh dan jasad.
Rasul terakhir yang membawa ajaran tauhid seperti ajaran para rasul sebelum baginda menerima kefarduan solat secara terus daripada Allah sebagai ibadat yang paling utama. Okey, ketika berumur 53 tahun. Alia ada Alia? Alia ada? Hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Orang kafir tidak bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai orang kafir bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan pelbagai cara. Ada yang disiksa dan ada yang dibunuh. Seperti mana yang berlaku ketika berumur 53 tahun ni, kan ada siksaan yang berlaku kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW ni. Boleh tak awak cerita, awak sebutkan seorang daripada sahabat ataupun umat Nabi yang disiksa ataupun dibunuh ketika berhijrah, berlaku penghijrahan ke Madinah? Boleh tak? Boleh tak sebutkan satu nama? Siapakah yang disiksa dan dibunuh oleh orang Quraisy? Hmm, boleh. Ramai sebenarnya. Allah. Contoh dia apa? Bila birobah. Apa? Keluarga Yasir, Sumayyah. Sumayyah lagi apa? Kaab kot tak silap saya. Ramai lagi lah. Ramai lagi. Nanti awak cari je kat Google siapa apa umat Nabi yang diseksa sebelum berhijrah ke Madinah, kan? Berlakunya penyiksaan dan penindasan kepada umat Islam ketika pemeluk Islam ni. Tu berlakunya maka Allah pun arahkan memerintahkan Nabi Muhammad SAW ni untuk berhijrah bersama-sama dengan para sahabat ke Madinah. Okey. Okey, bila birabah ada salah satunya bila birabah, kan? Bila birabah kita tahu seorang muazzin yang pertama dalam Islam, kan? Orang yang azan. Kan, sebelum masuk Islam dia seorang hamba, kan? Yang mana dia ni diseksa oleh tuannya sampai nak matilah, kan? Sampai akhir yang mana dia nak sebut Allah pun tak boleh, ahad, kan? Peristiwa ini berlaku pada 13 tahun selepas kerasulan baginda. Okay, Nabi menyahut perintah tersebut dengan mengharungi pelbagai halangan untuk berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Saidina Abu Bakar. Okay, dengan perancangan yang rapi, mereka berjaya tiba ke Madinah dengan selamat. Okay, sebelum itu baginda singgah di Baqi' dan membina masjid yang pertama di sana. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Baginda membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, mengubah piagam Madinah sebagai asas pembentukan negara. Dalam pembentukan tamadun yang unggul ni, Nabi Muhammad SAW menghadapi tentangan musuh yang cuba mengugat keamanan Madinah. Okay, Nabi Muhammad sama-sama dengan kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin ni orang yang berhijrah lah dari berhijrah, dan Ansar mempertahankan Madinah daripada serangan musuh dengan semangat juang yang hebat. Antara peperangan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW termasuk peperangan Badar, Uhud. Badar, Uhud, Khaybar, pembukaan Mekah dan Hunain. Okey, peperangan pada zaman Rasulullah SAW. Ada apa? Ghuzwah dan Sariyah. Kan? Ghuzwah dan Sariyah. Ghuzwah ni apa? Pasukan tentera yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sendiri
ada 28 peperangan. Termasuklah yang tadi kita sebut tadi, iaitu perang Uhud, Badar, Khaybar, kan. Okay, Sariyah ni peperangan yang tidak disertai oleh Nabi dan baginda melantik ketua Amir untuk memimpin peperangan 54 peperangan. Okey. Contoh Sariyah. Okey. Jom kita tengok sekejap. Sariyah ni apa? Kisah apa yang berlaku ke Sariyah ni? Sariyah. Okay. Menurut siarah beberapa Sariyah yang pernah dilakukan oleh para sahabat, antara lain Sariyah Hamzah bin Abdul Muttalib, Sariyah Abdullah bin Jash, Kurdah Bani Asad, Roji, Biru Ma'unah, Ijah Bani Nadir, Dariyah. Okay, ini awak boleh cari kat sini. Okay. Okay. Masyarah. Oh, Masyarah. Masyarah. Boleh tak ceritakan dua pengajaran yang terdapat dalam peperangan ni? Dua pengajaran yang terdapat ketika Rasulullah berumur 53 tahun. Masyarah? Tak ada? Alia ada Alia? Alia ada? Ni, ketika berumur seterusnya, tak ada. Ketika berumur 63 tahun, kewafatan Rasulullah. Setelah sempurna menjalankan tugas sebagai Rasul pada waktu duha, Rasulullah meninggal waktu bila? Waktu duha hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi Muhammad SAW kembali menemui penciptanya. Berita duka kewafatan Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah SWT ini menggemparkan penduduk Madinah. Jasad yang baginda yang mulia ini dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah. Okay, ketika berlakunya kewafatan Rasulullah ni, selepas berlakunya kewafatan Rasulullah ni, siapa? Bilal bin Rabah. Kan? Bilal bin Rabah kan muazzin pertama Islam kan. Dia rasa macam sayu tak nak azan dah. Tak nak azan dah sebab bila dia nak azan dia teringat pada Rasulullah SAW. Okay, sampailah apa Rasulullah dia bermimpi kan, dia bermimpi Rasulullah bertemu dengan dia. Yang mana awak nak tengok tak cerita Bilal bin Rabah ni? Okay. Cerita Bilal bin Rabah ni banyak sebenarnya. Di mana Bilal bin Rabah ni nak muazzin, dia rasa apa? Sedih tak amat sangat. Teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Kan? Sampailah dia tak nak azan dah lagi. So bila tak ada azan lah. So dia kembali ke kampung dia. Kampung dia kan. Sampailah dia bermimpi yang mana dia bila bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kan? Awak ni kamu tak rindu ke dengan aku macam tu. Tak. So dengan mimpi tersebut dia pun kembalilah pula ke Madinah kan. Dengan kembali ke Madinah ni
Ramailah orang pujuk dia, seluruh muazzin, seluruh azan kan. Sampai Saidina Hassan dan Hussein ni apa? Cucu Rasulullah SAW kan. Kalau Saidina Hassan, mana persamaan dia daripada kepala sampai ke apa? Badan kan. Kalau Hussein daripada bawah sampai ke kaki. Paras pinggang, bawah pula dah. Paras pinggang sampai ke kaki. Okay. Bila tengok cucu-cucu Rasulullah ni baru dia nak azan. Nak azan tu pun rasa sedih. Sebab bila nak azan ni selalunya Rasulullah hanya akan mengingatkan dia. Okay, iktibar ketika kewafatan Rasulullah SAW ni, iktibar dia Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah SWT untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi ketinggian agama Islam. Okay, jasa Nabi Muhammad SAW tiada tolok bandingnya. Okay, boleh tak berikan dua jasa yang terdapat di sini? Amirul dan Amirul. Ya, apakah dua jasa Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Ada. Membina masyarakat bersatu padu dan mempertahankan negara. Okey. Seterusnya, Menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat ibadah. okey, betul. Membina masyarakat bersatu padu dan mempertahankan negara, kan? Di mana Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, apa Rasulullah nak buat tu? Membina masjid, kan? Dengan membina masjid tu, Rasulullah juga menyediakan piagam Madinah. Piagam Madinah tu Rasulullah buat apa? Bersatu padu antara Ansar dan Muhajirin. Okay. Menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat beribadah. Kan? Selalunya kita tengok masjid ni tempat untuk solat je kan. Tapi masjid ni juga tempat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat beribadah. Kan? Sekarang ni kita boleh tengok dah. Masjid ni tempat usukan, tempat-tempat ilmu. Kan? Tempat-tempat kita berilmu. Okay, seterusnya membentuk umat yang patuh dan sanggup patuh dan sanggup perbuatan demi kesucian Islam. Seperti mana awak tengok sekarang ni, kalau berlakunya apa-apa berkaitan dengan Islam, ada orang yang hina Islam, kan? Mencaci atau menghina Nabi Allah, nama Allah ke apa, mesti ada orang yang akan mempertahankan Islam kan. Contoh dia sebenarnya saya dah ceritakan hari tu apa ketika waktu Ramadan kan, dua orang bodyguard ni dipukul oleh majikan dia kan. Sebab apa? Sebab puasa je. Sebab puasa dia dipukul oleh majikan dia. So adalah ahli PPIM kot tak silap saya, Persatuan Pengguna Islam Malaysia ni mempertahankan inilah dua orang ni sebab yang bodyguard ni. Yelah, kenapa nak pukul kan, sedangkan dia puasa je, tak buat apa-apa pun kan. Membentuk umat yang patut dan sanggup perbuatan demi kesucian Islam, kan. Sekarang ni apa lagi ya awak faham sikit-sikit sini. Ya, tolong menolong kan. Sekarang ni kan ramai orang yang susah kan. Kat sini bukannya setakat pemimpin je. Kita rakyat pun saling tolong menolong. Nampak jiran susah, kita pergi tolong kan. Itu kan dalam Al-Quran apa? Kata apa? Tolong menolonglah antara kamu kan. Soalan dia. Ni soalan kita dah buat kan. Nyatakan biodata Nabi Muhammad SAW. Jelaskan peristiwa penting sebelum dan selepas kerasulan Rasulullah SAW. Huraikan iktibar dan peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Okay, soalan saya akan bagi di apa? Telegram nanti. Awak akan tengok kat situ lah. Ada berapa soalan tak? Ada soalan? Ada. Tak ada soalan saya nak tanya. Hmm. Alia ada Alia. Alia ada? Akhtar Muhammad Anif. Apa lagi ni? Alia, Maisara. Maisara ada? Hazira apa masuk? Okey, kita dah habis dah tajuk ni, tajuk Rasulullah SAW ni. Okey, saya nak awak buat rumusan je. Rumusan apa yang faham tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Okay, soalan latihan ni saya akan bagi di Telegram. Awak tulislah di buku. Hasbi. Boleh tak ceritakan sikit apa yang awak faham daripada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW? Cerita ada orang tu ni. Hasbi. Hmm. Akhtar ada Akhtar. Semua mute. Okay, Amira ada Amira. Okay, Amira adalah. Okay, Amira, boleh tak awak ceritakan sikit apa yang awak faham daripada riwayat hidup Nabi Muhammad SAW? Sekejap ya Ustazah. Hmm. Nabi Muhammad merupakan seorang yang sangat bijak, baik hati, adil dalam adil dan sanggup berkorban demi menegakkan Islam. Okay, betul. Okay, Nabi Muhammad SAW ni sanggup berkorban untuk apa? Untuk menyebarkan dakwah dakwah Islam lah. Dakwah nanti kan dalam menyampaikan amanah ni Nabi Muhammad SAW dah sanggup berkorban untuk Islam. Kan? Dakwah ni bukan setakat menjadi Nabi saja, bukan setakat menjadi ustaz saja, tapi kepada umat Islam. Kan? Dakwah ni apa? Macam mana cara dakwah? Dengan tangan boleh, kan? Dengan perbuatan pun boleh. Kan? Bukan setakat apa? Percakapan saja. Dengan berdakwah pun, dengan perbuatan pun orang boleh tengok. Orang boleh terdetik untuk masuk Islam. Kan? Contoh, yang saya tahu, uh, uh, eh, contoh baru-baru ni yang saya tahu, kalau ada
Ustaz Abid Liu kan. Contoh kita tahu kan Ustaz Abid Liu dengan akhlak dia tu, dengan lemah lembut, dengan apa? Dengan dakwah dia tu yang lemah, yang sopan santun kan. Orang akan terdetik untuk masuk Islam. Okey. Uh, Okay, kisah Rasulullah SAW ni bukan setakat ada dalam buku saja, tapi awak perlu tengok juga dalam buku-buku lain. Kan, buku-buku lain lebih detail cerita dia. Kan, bagaimana Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, bagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan bertemu pula uh, uh, dengan Raja Najasyi,